Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada Salam Sejahtera Malaysia. Berita terkini dipetik daripada BH Online. Bertajuk Letak Jawatan Menteri Keluar Bersatu sertai PBM. Berita penuh. Datuk Zuraida Kamaruddin hari ini mengumumkan meletak jawatan sebagai Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi serta keluar bersatu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM. Ahli Parlimen Ampang itu berkata beliau memutuskan menyertai PBM kerana tertarik dengan perjuangan parti baharu berkenaan. Katanya, insya-Allah saya akan berjumpa dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam masa terdekat untuk membincangkan peletakan jawatan saya sebagai Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi. Katanya, saya juga akan berbincang mengenai peranan dan hala tuju PBM demi mengukuhkan lagi kerajaan keluarga Malaysia. Saya mempunyai keyakinan penuh terhadap kebijaksanaan Perdana Menteri, katanya dalam kenyataannya terhadap hari ini. Zuraida kini berada di Turki untuk memenuhi undangan persidangan perintis ketujuh Gabungan Wanita Global untuk Al-Quds dan juga Palestin serta dijangka berucap pada majlis pembukaan. Beliau dijangka ke Athens, Greece bagi memenuhi undangan Misi Perniagaan dan Pengembangan Pasaran Kayu Malaysia bersama Majlis Kayu Kayan Malaysia MTC dan dijangka pulang ke tanah air pada 2 Jun ini. Sebelum ini, di bawah pentadbiran Pakatan Harapan yang diterajui oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Kerajaan Perikatan Nasional PN, pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Zuraida dilantik sebagai Menteri Perusahaan. Maafkan saya, sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Menjelaskan peletakan jawatan itu, katanya beliau akan terus menyokong kerajaan yang dipimpin oleh Ismail Sabri walaupun kini menyertai PBM. Ini kerana sokongan kepada kerajaan sekarang adalah selari dengan pendirian PBM. Katanya, saya sudah membuat pertimbangan yang mendalam untuk menyertai PBM dan mempercayai dengan perjuangan parti itu serta tertarik dengan 6 prinsip terasnya, iaitu keterlibatan pelbagai kaum, pemberdayaan wanita, pemerkasaan anak muda, pembangunan ekonomi, peningkatan pendidikan dan kemajuan sains teknologi sebagai elemen untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Katanya, saya melihat banyak potensi dalam PBM, terutamanya pada masa rakyat Malaysia sudah bosan dengan politik lama yang membantutkan kemajuan negara. Katanya lagi, insya-Allah penyertaan serta pengalaman saya ke PBM nanti akan dapat membantu mengangkat parti ini ke peringkat yang lebih tinggi, terutama menjelang pilihan raya umum yang akan datang, katanya. Menurut Zuraida, penyertaan beliau ke parti itu akan mengisi kelompangan kepimpinan wanita dalam negara. Sejak penubuhannya, PBM dilihat semakin kuat dan kini mempunyai beberapa orang ahli parlimen dan adun dalam barisannya. Katanya yang turut berterima kasih atas sokongan padu yang diterima sepanjang perkhidmatan di 2 kementerian. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari BH Online. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk bekas pengerusi 1MDB dan Peguam Najib Razak bertekak di Mahkamah 17 Mei 2022. Berita penuh. Pertengkaran antara bekas pengerusi 1MDB Muhammad Bakir Saleh dan Peguam Utama Najib Razak menghangatkan suasana dalam perbicaraan membabitkan bekas Perdana Menteri itu hari ini. Perang mulut antara saksi pendakwaan yang ke-15 itu dan juga Ketua Peguam Muhammad Syafiee Abdullah adalah membabitkan isu sama ada keterangan penuh saksi itu terkandung dalam laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC 2016 berhubung urusan 1MDB. Ketika perbicaraan, suasana di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mula hangat apabila Peguam Bela bertanya kepada Baki sama ada keterangannya konsisten dengan yang diberikan kepada PAC pada Februari 2016.
3. Pentadbiran Barisan Nasional pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri pada ketika itu, PAC mendengar keterangan Baki dan beberapa individu lain berhubung isu dakwaan penyelewengan dana kekayaan negara tersebut. Semasa prosiding di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada hari ini, Shafie pada melakukan pemeriksaan balas berhubung keterangan Baki kepada PAC. Keterangan bermula apabila peguam itu bertanya sama ada Baki mungkin tidak meletakkan jawatan sebagai pengerusi 1MDB jika saksi itu tidak hilang sabar ketika berurusan dengan pengurusan 1MDB mengenai isu 700 juta US dollar juta dana wang itu. Baki membalas bahawa Shafie tidak sepatutnya mengatakan apa yang tidak dilakukan, memandangkan ingatannya masih baik dan mengatakan dia merasakan kemudiannya tidak sepatutnya berkhidmat sebagai pengerusi 1MDB. Sebelum ini, dalam perbicaraan yang berasingan terhadap Najib Razak membabitkan laporan audit 1MDB, Baki berkata dia meletak jawatan sebagai pengerusi lembaga pengarah syarikat itu pada 19 Oktober 2009. Baki mendakwa dia meletak jawatan berikutan pendedahan bahawa sebanyak 700 juta US dollar juta dana daripada 1MDB yang melibatkan cadangan satu usaha sama dengan Petro Saudi International Limited PSI telah dialihkan kepada Goodstar Limited dan disebabkan rasa syak bahawa Najib mungkin terlibat dalam transaksi luar biasa. Goodstar ialah entiti yang didakwa dikawal oleh ahli perniagaan Loh Teck Joe atau Jolo. Pihak pendakwaan mendakwa penglibatan Loh dalam skandal salah laku di 1MDB dilakukan atas arahan Najib Razak. Baki juga sebelum ini memberi keterangan bahawa dia merasakan Najib terlibat dalam salah laku kewangan syarikat itu dan ada yang tidak kena berlaku dalam syarikat. Di hadapan Hakim Colin Lawrence Sekora, prosiding mahkamah semakin panas apabila Shafie bertanya sama ada Baki berpegang dengan keterangan yang telah diberikan kepada PAC pada 2016. Dalam prosiding itu, seperti transkrip, Shafie bertanya kepada Baki, "Adakah anda tetap dengan apa yang anda katakan kepada PAC?" Baki menjawab, "Yang Arif, boleh saya cakap sesuatu?" Shafie membalas, "Awak mesti jawab ya atau tidak." Sekera menjawab, "Awak Baki mesti jawab. Ia adalah soalan daripada Shafie." Shafie kemudian bertanya, "Ini bukan Petronas, tetapi Mahkamah Undang-Undang." Baki berkata, "Saya perlu menjelaskan." Shafie menjawab, "Bertanya semula, jawab dulu, baru boleh terangkan panjang lebar." Baki dilantik sebagai pengerusi Petronas semasa pentadbiran Perikatan Nasional Pimpinan Muhyiddin Yassin tahun lepas. Walaupun saksi itu bersetuju bahawa dia konsisten dengan apa yang diberitahu kepada PAC, Baki mendakwa bahawa laporan akhir PAC tidak merekodkan keterangan penuhnya. Apabila Shafie mengulangi soalan sama, adakah saksi itu tetap berpendirian dengan apa yang dilaporkan oleh laporan PAC mengenai 1MDB, Baki berkata dia tidak melihat laporan itu, dengan mendakwa bahagian paling penting dalam keterangannya tidak disertakan. Ini menyebabkan Shafie menjawab sama ada Baki adalah saksi pendakwaan atau tertuduh dalam perbicaraan, dengan Baki kemudian mengakui bahawa dia adalah saksi. Sekora kemudian menjelaskan kepada Baki bahawa sebagai saksi pendakwaan, dia hanya perlu menjawab ya atau tidak kepada soalan Shafie, dan saksi itu mempunyai peluang untuk menjelaskan jawapannya semasa pemeriksaan semula oleh pihak pendakwaan. Menjelang akhir prosiding, Baki bersetuju dengan Shafie bahawa pengurusan 1MDB mungkin telah mengelirukan bukan sahaja lembaga pengarah tetapi juga Najib. Prosiding di hadapan Sekora disambung semula petang ini. Najib telah dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan 2.28 bilion ringgit Malaysia dana 1MDB. Pihak pendakwaan berhujah bahawa kesalahan di 1MDB dilakukan ahli perniagaan Loh Teck Joe yang dikenali sebagai Jolo dan berlaku di bawah kuasa Najib. Pasukan pembelaan mendakwa tertuduh tidak tahu mengenai salah laku dan penyelewengan itu didalangi oleh Loh dan beberapa ahli pasukan pengurusan dana itu.
Selain merupakan bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Najib juga pernah menjadi pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB. Sekian berita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Adakah Datuk Seri Najib Tun Razak akan dapat dibebaskan daripada tuduhan dakwaan di mahkamah ini? Adakah beliau boleh menang? Ataupun adakah Datuk Seri Najib Tun Razak sekali lagi seperti dalam kes SRC International Sdn Bhd, beliau telah dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan telah dikenakan denda sebanyak 210 juta ringgit Malaysia. Adakah beliau akan menang ataupun beliau terpaksa sekali lagi di dalam rayuan-rayuan berikutnya terpaksa menggunakan hikmat peguam atau daripada Queen Council, daripada peguam diraja United Kingdom. Apakah pula nasib beliau dalam permohonan beliau untuk meminta bantuan daripada Queen Council Ratu Elizabeth, peguam-peguam diraja di United Kingdom? Kita nantikan bersama-sama keputusan demi keputusan yang pasti mengejutkan seluruh Malaysia berkaitan dengan 1MDB dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Admin.Twin TV ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada semua guru-guru di seluruh Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.